Pendek je. Muhyiddin kritik pentadbiran Anwar. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin mengkritik pentadbiran Anwar Ibrahim kerana dilihat gagal untuk menyelesaikan beberapa masalah di negara ini termasuk harga barang. Menurut bekas Perdana Menteri itu, dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak stabil dan kos sara hidup yang melambung ketika ini, sewajarnya isu berkenaan rakyat menjadi keutamaan kerajaan. Kalau tanya saya akan prejudis kerana saya pembangkang. Tapi tanya rakyat di bawah, apa yang dibawa atau dilakukan oleh kerajaan. Perkara yang mudah hendak diselesaikan. Masalah harga barang pun saya tahu bukan mudah. Tetapi bekalan beras tidak cukup dan tidak pernah Itu bukan mudah. Ia menggambarkan kerajaan gagal untuk benar-benar memahami isu yang dihadapi rakyat. Isu Melayu, Cina, India. Apa dia perkara pokok, kena faham di situ. Lepas pandemik berlaku, patut kita buat. Waktu zaman saya usaha untuk memulihkan cepat. Tapi dia tak buat, katanya. Beliau berkata demikian, kita mengulas prestasi setahun kerajaan perpaduan. Baik. Saya nak ulas juga prestasi kerajaan gagal Muhyiddin Yassin. Now, kalau kita faham dan kita compare apple to apple sebenarnya, kerajaan Muhyiddin Yassin, dia berjaya satu perkara je, tuan-tuan. Dia berjaya meningkatkan hutang. So, bagaimana dia cara meningkatkan hutang? Dia tambahkan defisit. Now, kalau dia macam ni, mudah je kalau kerajaan ni nak populis. Tambah hutang. Bila kita menambah hutang negara, GDP kita akan melonjak naik, FDI kita akan melonjak naik. Mudah. Dan itu yang formula yang Muhyiddin Yassin sebut. Tambah lagi hutang. Of course lah kan, bila kita pump minyak lebih dekat situ, maka makin lajulah. Kita pump power dekat dalam kenderaan kita, makin laju. Kita pump duit dalam negara kita, makin laju. Soalannya, duit yang dia pump tu datang daripada mana? Duit itu bukan datang daripada langit, tuan-tuan. Tiba-tiba muncul. Duit itu kalau tidak datang daripada pendapatan negara, dia datang daripada pinjaman. Sebab itu sekarang ini, isu kita, hutang telah melonjak 1.5 trilion. Apa yang kerajaan ini 1 tahun buat? Yang pertama, perasan tak kerajaan ini buat apa? Yang pertama, dia memastikan kadar inflasi menurun. Dan kita sekarang ini berada pada kadar inflasi yang selamat, lebih kurang 2%. 1.9 ke 2%. Sebelum ini kadar inflasi kita meningkat. Pada zaman Perikatan Nasional memerintah, unemployment rate kita naik sehingga 5%, tuan-tuan. Sekarang ini unemployment rate kita menurun dengan kadar yang rendah. Belum lagi yang terbaik, tetapi dah mula ke arah trending menurun. Tetapi yang menarik, kita punya defisit kita menurun. Erti kata, kita berjaya mengurangkan defisit. Defisit itu apa is? Di mana perbelanjaan lebih daripada pendapatan. Kenapa penting perbelanjaan tu kurang berbanding pendapatan? Okey, macam ni. Tuan-tuan ada pendapatan RM100 sebulan. Tuan-tuan belanja RM150 sebulan. Soalannya, RM50 tu nak dapat daripada mana? Kena berhutang lah, itulah cara dia. Sama juga dengan negara. Kalau kita belanja lebih daripada pendapatan kita, balance tu, defisit itu, tuan-tuan nak dapat, negara nak dapat daripada mana? Dia kena berhutang. So, apa kerajaan PMX buat? Dia kurangkan defisit, dia kurangkan perbelanjaan mengurus. Dia lebihkan perbelanjaan membangun. Yang inilah yang PMX buat sewaktu beliau menjadi Menteri Keuangan pada tahun 1992. Sehingga daripada defisit kita, akhirnya kita dapat surplus setelah beliau 3 tahun menjadi Menteri Keuangan. Yang ini, kerajaan sebelum ini tak buat, tuan-tuan. Apa yang dia tahu? Kita pinjam. Labo. Akhirnya hutang tu siapa nak kena tanggung? Kita. Dan yang menarik juga, menurut ramalan, OPR kita berkemungkinan akan kekal 3.0. Dijangka sebenarnya, last time sebelum COVID, OPR kita adalah 3.25. OPR itu berkemungkinan akan kekal 3.0 sehingga hujung 2024. Berkemungkinan dijangka kekal 3.0 sehingga hujung 2024. Indikator-indikator itu menunjukkan negara kita semakin sihat. Umpama kalau kita orang sakit,
Kalau kita sakit dekat hospital, tuan-tuan perasan tak ada yang cucuk, dia letak apa, mesin-mesin dekat badan tu, apa tujuan dia? Dia nak tengok jantung kita, degupan jantung kita, nadi kita, systolik, diastolik kita, dia nak tengok semua itu. Dia punya gula, dia punya apa benda-benda semua lah. Itu semua adalah indikator menunjukkan adakah kita sihat atau adakah kita sakit. Sama juga dengan ekonomi. So bila Muhyiddin Yassin kata kita kerajaan ini gagal kerana harga barang dia tak berjaya kawal. Compare dengan mana? Compare dengan masa dia memerintah. Masa botol minyak 10 kg, 5 kg pada masa itu naik sehingga RM40, RM50. Dia nak compare macam tu. Harga telur naik mendadak pada waktu itu. Dia nak compare pada kerajaan dia memerintah. So akhirnya tuan-tuan, dan hutang semakin meningkat di dalam negara kita kerana kerakusan dia berbelanja. So setahun kerajaan ini, of course, dia tidak sempurna, saya yakin. Tetapi we are going to the right direction. Of course kalau tanya Muhyiddin, dia akan kata gagal lah. Of course lah, obviously kan. Dan ditambah pula hari ini Menteri Besar Terengganu kata 4 bulan tiada Menteri KPDN antara kegagalan kerajaan pusat, katanya. Ketiadaan pengganti bagi mengisi kekosongan dalam KPDN dalam tempoh panjang merupakan antara kegagalan kerajaan persekutuan, katanya. Selain itu, pentadbiran Perdana Anwar Ibrahim turut gagal menyelesaikan banyak masalah di hadapan rakyat. Kita tengok bagaimana Kementerian Perdagangan dan dah 4 bulan tidak ada menteri yang secara langsung bertanggungjawab. Jadi kenapa perkara ini boleh timbul dalam keadaan kita berdepan dengan pelbagai masalah? Sebab itulah rakyat kena hantar mesej jelas bahawa kita baru beri kemenangan kepada PAS. Now, dia tahu kan? Dia sebagai menteri besar ni dia tahu. Tak ada pun menteri, ada timbalan. Timbalan tu sebagai pemangku. So bila timbalan itu jadi pemangku, dia memangku dengan bukan setakat nama, dia memangku dengan kuasa. So sebenarnya tak ada isu pun. Dia sebagai timbalan Menteri KPDN untuk bangkit, menjawab persoalan, membentang. Dan itu yang YB Fuziah buat. Senator YB Fuziah buat di dalam parlimen. Bila menyentuh persoalan mengenai KPDN. So hujah, dia tak ada hujah, dia macam ni. Poinnya adalah dia tak ada hujah, tuan-tuan. So dia nak bawa kononnya gagal sebab tak ada menteri dan sebagainya. Tak ada menteri, kita ada timbalan. Kenapa tak lantik? Itu Datuk Seri Anwar kena jawab lah. Saya tak boleh nak jawab on behalf. Dakwaan hubungan keluarga, Lok tak akan saman Mastura. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok berkata dia tidak akan memfailkan saman terhadap Ahli Parlimen Mastura atas dakwaan berkenaan pertalian keluarga di kalangan pemimpin parti itu. Lok berkata ini kerana walaupun dakwaan bahawa dia ada pertalian Lim Kit Siang dan Lim Guan Eng memang tidak benar, ia bukan sifat memburuk-burukkannya. Saya Lok, dia Guan Eng. Tapi kalau Siti hanya kata saya ada pertalian keluarga, itu bukan defamation, tak ada apa-apa konotasi negatif. Ini kerana Guan Eng dan Kit Siang bukan komunis, mereka pemimpin DAP. Kalau ada pertalian keluarga pun tiada masalah, katanya. Okay, now cerita dia macam ni, tuan-tuan. Lok memang betul lah, dia tak ada local standby pun nak pergi saman Mastura sebab itu tidak dikira sebagai memburuk-burukkan beliau pun. So tak ada isu yang besar di situ. Tetapi apa yang berlaku adalah Mastura baru-baru ini telah menyerahkan satu dokumen. Telah menyerahkan dokumen. Dokumen itu menyatakan kepada apa? Ada orang call saya ke tadi? Okay. Telah menyerahkan dokumen. Telah menyerahkan dokumen. Dokumen tu dokumen apa? Dokumen itu berkenaan dengan Kejap. Okay. Alright. Okay, sekarang tak lag kan? Sorry, saya lag sebab saya lupa saya lupa letak wifi tadi. Patutlah. Okay, now saya ulang balik. Now, Mastura baru-baru ini telah menyerahkan satu dokumen bila dia mendakwa bahawa Lim Kit Siang, Lim Guan Eng berkaitan dengan Chin Peng, berkaitan dengan komunis. Beliau telah menyerahkan dokumen, satu buku yang dikatakan diterbitkan oleh BNCOM. Okay. Buku itu dikatakan diterbitkan oleh BNCOM. Baik, kita cerita tentang cerita Mastura. Okay. Baru-baru ini, sewaktu Mastura menuduh bahawa dalam ceramah beliau, bahawa Lim Guan Eng, Lim Kit Siang berkait dengan Chin Peng, berkait dengan komunis, berkait dengan DAP. So, saman telah dikeluarkan oleh Lim Guan Eng
laporan polis juga telah dikeluarkan oleh Lim Guan Eng. So dalam laporan polis tersebut, bila dia dipanggil oleh polis untuk membantu siasatan, maka Mastura telah menyerahkan satu dokumen dan mendakwa bahawa maklumat yang diperolehi itu datang daripada satu buku yang dikeluarkan oleh BNCOM. BNCOM pada tahun 2019 mengeluarkan dokumen tersebut di muka surat sekian. Dan Wan Saiful Wanjan pun menunjukkan, tengok, inilah dia dokumen tersebut. Okay. So dia kata ini daripada BNCOM, Barisan Nasional yang mendakwa. Nak dakwalah BN. Nak samalah BN. Saya kata, BN tak pernah keluar menyatakan secara personal mengenai perkara tersebut. Tetapi yang mengeluarkan secara personal adalah Siti Mastura. Maka sebab itu dia boleh kena saman.